Ayah tiri Bella ni dia ternampak darah mengalir. Assalamualaikum guys, welcome back to Voices. Okay guys, sebelum start dengan kisah yang nak diceritakan pada episod kali ni, okay, sis dekat sini nak ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih pada korang yang dah subscribe channel Voices dan selamat datang pada subscribers yang baru. Okay, terima kasih sangat untuk korang yang dah subscribe dan sentiasa support Voices dan tonton video yang Voices hasilkan. Okay, terima kasih korang. Okay guys, sebelum kita ke kisah yang nak diceritakan pada episod kali ni, macam biasa kita akan ubah mood bilik kita jadi mood yang agak seram dan misteri. Okay, 1, 2, 3. Okay guys, kisah yang nak diceritakan pada episod kali ni adalah kisah seorang gadis cantik yang bernama Isabella Guzman yang telah membunuh ibu kandung dia sendiri dengan sebanyak 151 kali tikaman di bahagian muka dan leher. Ada beberapa rakaman kamera di mahkamah yang menunjukkan reaksi gadis ni melemparkan senyuman dan ramai yang memberikan komen-komen yang memuji tentang kecantikan rupa gadis ni. Okay, dan ada juga yang menggelarkan dia sebagai sweet but psycho. Okay guys, gadis yang diceritakan tadi adalah Isabella Guzman. Okay, siapa Isabella Guzman ni? Isabella Guzman atau nama penuhnya Isabella Yunmi Guzman adalah seorang gadis yang pernah menjadi tajuk-tajuk besar dekat akhbar dan juga portal berita pada tahun 2013 di Amerika Syarikat kerana telah membunuh ibunya. Pembunuhan yang dilakukan ni bukan pembunuhan yang biasa-biasa guys, sebab dia telah membunuh ibunya dengan 151 kali tikaman. Okay, selalunya kalau kes-kes pun kalau kita tengok pembunuhannya hanyalah menggunakan tikaman yang beberapa saja, tapi Isabella ni dikejam sebab dia melakukan pembunuhan tu dengan 151 kali tikaman. Kronologi kejadian ni bermula apabila kedua ibu bapa Isabella ni iaitu Yun Min Hoi dan Robert Guzman ni telah bercerai dan ibu dia telah berkahwin dengan lelaki lain. Dan Isabella ni dia tak suka penceraian antara ibu dan ayah dia dan dia tak suka ibu dia berkahwin dengan lelaki lain. Okay, sehingga setiap hari berlaku pertengkaran antara Isabella dengan ibu dia. Apa je kan, kalau kita sendiri di tempat Isabella, kita sendiri pun akan rasa perasaan yang sama macam mana Isabella rasa. Okay, sebelum kejadian pembunuhan ni guys, okay, Isabella ni dikatakan bertengkar dengan ibu dia dan didakwa meludah pada ibu dia dan menghantar email ugutan yang bertulis "You will pay", awak akan bayar apa yang awak buat ni. Dan ibu dia ni takutlah sebab dia dah tahu dia dapat email dan ugutan daripada anak dia ni. Dia terus buat laporan polis dan pada hari kejadian juga polis datang ke rumah Isabella dan memberi amaran kepada Isabella supaya menjaga tingkah laku dia dan menjaga perangai dia. Okay, dan sewaktu tu dia berumur 18 tahun. Okay, pada hari kejadian juga ayah tiri Isabella ni iaitu Ryan Hoi, dia perasan yang Isabella ni dia asyik berkurung je kat bilik. Okay, lepas polis tu berjumpa dengan dia dan berikan amaran pada dia. Okay, disebabkan ibu Isabella ni dia takut dengan anak dia sendiri, dia telah menghubungi bekas suami dia, iaitu bapa kandung Isabella tu sendiri untuk berikan nasihat. Mungkinlah kalau dengan nasihat bapa kandung sendiri akan memberikan sedikit perubahan pada Isabella. So ayah dia ni datanglah sebelum 3 jam sebelum pembunuhan tu berlaku untuk beri nasihat, berikan dorongan dan sebagainya pada Isabella. Setelah bapa dia datang dan berikan nasihat pada Isabella, ingatkan Isabella ni berubah dan berangsur baik lah. Tapi kejadian pembunuhan tu tetap berlaku pada hari tersebut. Pada waktu kejadian tu adalah pada pukul 9.10 malam. Waktu tu ibu Isabella dia baru balik daripada kerja, baru pulang daripada kerja dan dia naiklah ke atas untuk mandi dan bersihkan diri.
Okey, tiba-tiba guys, okey, ayah tiri Isabella ni dia terdengar bunyi yang kuat daripada atas rumah dan daripada arah bilik air tu. Okey, lepas dengar je bunyi bising daripada tingkat atas, okey, Ryan Hoy ni, ayah tiri Isabella ni terus berlari dekat atas untuk cek apa yang terjadi sebenarnya. Okey, sampai je dekat pintu tandas tu, Isabella ni terus lock pintu tandas tu supaya Ryan Hoy ni, ayah tiri ni, tak dapat masuk dekat dalam tandas tu. Okey, dan waktu yang sama, okey, ayah tiri Bella ni dia ternampak darah mengalir dekat permukaan lantai tandas tu guys. Okay, lepas je ayah tiri Isabella ni nampak darah dekat lantai yang mengalir tu, dia terus meluru turun ke bawah untuk buat panggilan kecemasan guys. Okay, lepas dia buat panggilan kecemasan tu, dia terus naik ke atas balik untuk tengok keadaan macam mana. Okay, waktu dia naik atas tu, dia nampak Isabella tu dah buka pintu dan dia berdiri di tepi pintu dengan pisau yang dia gunakan untuk tusuk ibu dia tadi. Lepas tu Isabella tu terus berlari menuju keluar daripada pintu tandas dan keluar daripada rumah, pergi ke tandas kedai yang berhampiran dengan rumah dia. Di dekat tandas tu dia tukar pakaian dia, dia basuh rambut dia, dia bersihkan diri dia, dan dia bagi tahu pekerja dekat kedai tu supaya tidak membuat sebarang laporan polis. Okey guys, tiba hari Isabella ditangkap oleh polis. Pada keesokan harinya, okey, polis telah berjaya mengesan di mana Isabella. Okey, tapi waktu polis berjumpa dengan dia, dia tak mengaku yang dia ni adalah orang yang dicari oleh pihak polis. Okey, dan dia juga mengakui diri dia sebagai Samantha Gonzalez di Cinemati. Maksudnya dia mengaku diri dia ni sebagai orang lain. Dan keesokan harinya, okey, finally polis berjaya menahan dia, okey, menahan Isabella ni, dan dia ditahan tanpa ikat jamin, okey, dan didakwa atas tuduhan membunuh. Setelah Isabella ditangkap oleh pihak polis, okey, sebuah temubual dilakukan oleh pihak media. Okey, sewaktu temubual tu, okey, ayah tiri Isabella ni dia berkata, okey, perangai Isabella ni dia agak teruk. Maksudnya dia ada masalah dari segi dia punya perilaku dia, sehingga terpaksa dihantar kepada bapa kandung dia sewaktu umur dia 7 tahun. Tapi lain pula kata ibu saudara dia, iaitu Isabella Melanie Guzman. Okey, dia mengatakan bahawa anak saudara dia ni, dia macam remaja lain yang baik, yang tak ada masalah, yang nice person lah maksudnya. So dia macam tak percaya yang Bella Guzman ni boleh menjadi seganas macam tu. Guys, kita pergi pula kepada kenapa Isabella ni tidak dikenakan hukuman penjara walaupun dia telah melakukan kesalahan dan jenayah yang berat. Okay, sebenarnya Isabella ni disahkan menghidapi gangguan mental oleh Institut Kesihatan Mental Colorado Pueblo. Ada seorang doktor ni guys, okey, dia telah membuat testimoni. Okey, doktor ni adalah Dr. Richard Pounds. Okey, dia dakwa Isabella ni dia menghidap penyakit paranoid schizophrenia. Okey guys, penyakit ni adalah penyakit yang macam, okey, seseorang tu bila dia ada penyakit ni, dia kuat termenung. Okey, dia kuat termenung jauh, maksud dia kuat berhalusinasi. Okey, kalau dia termenung tu, dia akan termenung dekat ruangan yang kosong. Kita tak tahu dia termenung pasal apa. Okey, dan juga dia suka bercakap dan ketawa pada diri dia sendiri. Sehingga kini hospital mental masih memantau kesihatan Isabella, okey, dengan memberikan ubat untuk memulihkan psikologi Isabella. Okey, secara kesimpulannya, okey, dia mengalami masalah mental yang maksudnya dia ni ada masalah mental sampai dia tak mampu nak bezakan mana yang betul dan mana yang salah, dan mana yang baik dan juga mana yang tak baik. Okey, dan kalau korang tengok sekarang ni dia masih lagi dirawat, okey, dekat Institut Mental, okey, negara di sana. Okey, dan supaya dia
tak membahayakan diri dia dan orang di sekeliling dia. Okay guys, secara keseluruhannya, okay, kita kena berhati-hati. Kita perlu berhati-hati di setiap tindakan kita dan pergerakan kita, dan kita kena berhati-hati dengan orang di sekeliling kita, okay? Termasuk rakan-rakan kita, orang yang dekat dengan kita, sebab kita tak tahu pemikiran mereka dan kita tak tahu sama ada mereka ni mempunyai penyakit mental. Okay guys, sampai di sini saja kisah Isabella Guzman. Kalau korang ada tambahan daripada kisah yang sis ceritakan ni, okay, korang boleh tambah dekat komen di bawah. Okay guys, so kalau korang suka video kali ni, jangan lupa tekan button like, subscribe, komen, share dan like. Okay, kalau korang suka video ni, korang boleh komen, dan kalau korang ada sebarang penambahan yang nak bagi tahu kepada boy sis, korang juga boleh dropkan dekat komen di bawah. Okay guys, saya sis. Assalamualaikum.